A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 167 yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist di bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Semua biji mata tertumpu ke arah kotak yang berada di kedua belah telapak tangan Koyan. Dari gerak mata dan air muka Datuk TJ, ternyata dia cukup berminat dengan kotak-kotak tersebut. Semuanya untuk Haji Bagus? Soal Datuk TJ. Tidak, balas Koyan. Dia renung ke kiri dan ke kanan, macam ada sesuatu yang diawasinya. Bila dia yakin semuanya dalam keadaan baik dan aman, barulah dia merenung muka Tok Haji dengan renungan yang tajam. Bungkusan yang dibuat dengan kain hijau untuk Haji Bagus sendiri dan yang dibalut dengan kain merah untuk kawannya dari Tanah Melayu. Yang dibalut dengan kain putih untuk siapa? Tanya Andi Kamarul. Yang itu untuk cucu orang dari Tanah Melayu. Kepada siapa barang-barang ni nak saya serahkan? Berikan kepada saya. Datuk TJ segera menghulurkan tangan untuk mengambil barang yang dimaksudkan, dan Koyan dengan muka yang tenang bersedia mahu menyerahkan barang-barang tersebut. Jangan! Tok Haji menjerit dan terus melompat dan menolak tubuh Datuk TJ ke kiri. Dia segera mengambil tempat Datuk TJ berdiri tadi. Sudah pasti perbuatan Tok Haji itu menimbulkan persoalan dalam kepala Datuk TJ. Rasa kurang senang terpamer di wajahnya, tetapi Tok Haji tetap bersikap seperti biasa. 2-3 kali Datuk TJ gosok hujung dagu dengan ibu jari kiri. Dia cuba mengawal perasaan, dan Datuk TJ menyedari perbuatan Tok Haji itu mempunyai muslihat tertentu. Datuk TJ tak ambil hati. Kenapa awak tolak dia? Biarkan dia ambil barang-barang tu dari saya. Koyan jegilkan sepasang biji mata ke arah muka Tok Haji. TJ lihat Tok Haji tersenyum. Saya tua darinya, eloklah saya ambil. Keluh Koyan, dan wajahnya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut. Gerak anak matanya seolah-olah menyimpan keraguan terhadap Tok Haji. Bukan kerana sesuatu muslihat? Tidak, jawab Tok Haji. Kalau begitu, nah, ambil. Koyan segera menghulurkan bungkusan tersebut kepada Tok Haji. Tok Haji seperti keberatan mahu menerimanya. Lagi sekali, Datuk TJ merasa terkejut oleh perbuatan Tok Haji itu. TJ dan Andi Kamarul berpandangan. Hati kecil TJ turut merasa hairan dengan sikap Tok Haji itu. Begini, awak letak saja bungkusan tu di tepi masjid. Lagipun awak dah terangkan nama pemiliknya mengikut warna, dalih Tok Haji. Awak lidah bercabang, rungut Koyan. Maafkan saya kalau awak tersinggung. Ish, terkeluar dari mulut Koyan. Mungkin Koyan tidak mahu perkara itu berlarutan. Meskipun hatinya sakit, dia segera menuju ke tepi sebelah ruang makan. Di situ tersedia sebuah rak untuk meletakkan sepatu para jemaah. Boleh saya letakkan di sini saja? Koyan renung Tok Haji. Boleh. Datuk TJ pula menjawab. Jangan lupa bagi tahu pada Haji Bagus perkara yang saya sebutkan kepada awak tadi. Ya, kami faham, angguk Tok Haji. Baguslah kalau dah faham, tapi saya harapkan awak jangan amalkan cakap berdolak dalih. Perbuatan macam tu tak bagus, boleh hilang sahabat. Koyan senyum sambil anak matanya tertumpu ke wajah Tok Haji. Satu sindiran yang cukup tajam. Peliknya, Tok Haji masih boleh tersenyum. Selamat jalan Koyan, kata Datuk TJ. Koyan pun anggukkan kepala, tetapi ekor matanya masih menjeling ke arah Tok Haji.
Koyan pun melangkah meninggalkan mereka. Bila sekujur tubuh Koyan hilang dari penglihatan mereka, Datuk TJ segera mendekati Tok Haji. "Kenapa saya tak boleh ambil barang-barang dari Koyan?" Dengan sopan, Datuk TJ ajukan pertanyaan kepada Tok Haji. Orang tua yang sentiasa nampak tenang itu mengukir senyuman. Tanpa mahu menjawab pertanyaan yang Datuk TJ kemukakan, Tok Haji terus bergerak menuju ke rak kasut lalu mengambil barang yang diletakkan oleh Koyan tadi. Semua bungkusan yang diambil segera diletakkan oleh Tok Haji di atas tanah di halaman masjid. Bungkusan tu disusun sederet. Tok Haji terus mencakung menghadap ketiga-tiga bungkusan itu. Ketiga-tiga bungkusan ini bertujuan untuk membunuh orang yang menerimanya. Tok Haji memalingkan mukanya ke arah Datuk TJ, Andi Kamarul dan TJ. "Biar aku tunjukkan buktinya," sambungnya sambil membuka ketiga-tiga ikatan kain pembungkusan kotak tersebut. Dengan menggunakan ranting kayu, Tok Haji menolak dengan berhati-hati penutup ketiga-tiga kotak tersebut. "Semua mari dekat aku," panggil Tok Haji. Mereka segera mendekatinya. Datuk TJ berdiri sebelah kanan, TJ sebelah kiri, manakala di sebelah TJ pula Andi Kamarul. Semua penutup kotak sudah terbuka. "Kamu nampak isi dalam kotak?" "Nampak," sahut TJ. 2-3 kali Datuk TJ pejam celikkan kelopak matanya sambil kedutkan kening. Akhirnya Datuk TJ tersenyum bila didapati semua kotak tersebut diisi dengan pasir hitam yang halus di samping beberapa kuntum bunga tanjung dan cempaka. "Kamu senyum kerana kamu tahu muslihat sebenarnya." Tok Haji renung biji mata Datuk TJ. "Tapi kamu tak tahu, barang-barang yang kamu tengok ini, kalau disentuh dengan jari, seluruh badan kamu jadi hitam," tambah Tok Haji. Datuk TJ tersentak dengar penjelasan tu. Biji matanya terbeliak. 2-3 kali dia tarik nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Orang yang mengirimkan bungkusan ini nak membunuh kamu, cucu kamu dan Haji Bagus. Biar aku tunjukkan buktinya. Sekarang kamu pergi ambil ranting yang ada daun dan serahkan pada aku." Tok Haji keluarkan arahan untuk TJ. Perintahnya segera TJ patuhi. "Nah, Tok Haji, terima kasih Tama." Tok Haji segera menyambut 3 ranting mempelam yang TJ hulurkan kepadanya. 2-3 kali dia melurut ketiga-tiga ranting mempelam dengan pasir hitam dalam kotak. "Tunggu dan lihat." Tok Haji segera duduk bersila di halaman masjid. Mereka juga turut bersila. Semua biji mata tertumpu ke arah kotak dan ranting mempelam. Walaupun panas mula terik, tetapi mereka tidak merasai bahang kepanasan itu. Mata, hati dan fikiran tertumpu ke arah 3 kotak di hadapan. Mulut TJ separuh terbuka. Tidak sampai beberapa minit, ranting mempelam mengeluarkan asap nipis. Bila asap nipis itu lesap, ranting mempelam menjadi arang. 3 letupan kecil kedengaran dan ketiga-tiga kotak di depan mereka pecah berkecai dan kain pembungkusnya terbakar jadi abu. Akhirnya bersatu dengan tanah halaman masjid. "Kamu sudah tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Aku sudah buktikan apa yang aku katakan. Itulah sebabnya aku tak bagi kamu sentuh barang-barang tu. Orang tu mengirim racun untuk membunuh." Tok Haji segera bangun. Mereka juga turut bangun dan bergerak menuju ke belakang masjid dan duduk di bangku panjang yang ada di situ. "Saya faham sekarang. Terlalu tinggi permainan ilmu hitam mereka." Datuk TJ mula bersuara memecahkan suasana yang mereka hadapi. "Memang hebat," kata TJ. "Kamu jangan campur. Kamu dengar saja." Datuk TJ mengherdik TJ bersama dengan jelingan yang amat tajam sekali. Tindakan Datuk TJ itu membuatkan TJ rasa malu. "Kenapa kamu marahkan dia? Aku fikir dia berada di pihak yang betul." Dia kagum dengan kebolehan orang itu. Kata-kata yang diungkapkan oleh Tok Haji membuatkan TJ rasa megah. Dia membela TJ secara tak langsung, memberikan sokongan moral yang tiada nilainya. Sekuat mana dan sehebat mana ilmu hitam yang dipelajari dari iblis, akhirnya pasti kalah juga dengan kebesaran Allah. Tok Haji bersuara setelah menyedari yang Datuk TJ menerima pandangannya. "Maksud Tok Haji?" Andi Kamarul minta kepastian. "Mudah saja. Aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Koyan tadi. Gelanggang Minah Supandi dan anak buahnya dipanah petir. Cuba kamu ingat apa yang terjadi waktu subuh tadi." Apa yang dituturkan oleh Tok Haji membuatkan TJ termenung sejenak. Tidak dinafikan, sekitar jam 5 pagi tadi berlaku hujan lebat bersama petir sabung menyabung. Agaknya bomoh handal tu dah mampus kena petir. Andi Kamarul bersuara dalam nadah keriangan. "Belum tentu. Barangkali yang mati itu pengikutnya," kata Datuk TJ. "Boleh jadi pengikutnya, boleh jadi dirinya sendiri. Tapi ilmu jahat susah disekat." TJ lihat wajah Tok Haji gusar sekali. Dia merenung ke langit sambil menelan air liur berkali-kali. Orang yang balik ke tanah Melayu itu mungkin membawa bencana orang di sana. Percayalah cakap aku, ramai orang akan jadi korban, terutama orang-orang politik yang mahu cepat berkuasa, peniaga yang tamak dan mahu cepat kaya, sambung Tok Haji. Orang tamak haloba, gila kuasa, kurang iman dan jahil agama tentu masuk perangkap mereka.
kata Andi Kamarul. Pendapat kamu tu mungkin betul, Andi, sahut Datuk TJ sambil menggosok-gosokkan mata kirinya. Mungkin mata Datuk TJ dimasuki habuk. Aku tak mahu kata apa-apa. Kita semua ada otak untuk berfikir dan kemudian boleh buat kesimpulan sendiri. Tapi Tok Haji berhenti bercakap. Dia agak terkejut bila lihat Datuk TJ melekapkan tapak tangan kiri ke mata kanan, manakala tapak tangan kanan menutup mata kiri. Kira-kira 10 minit Datuk TJ berbuat demikian. Kemudian barulah sepasang tangannya dijatuhkan lalu dihayun ke depan dan ke belakang beberapa kali. Bila Datuk TJ berhenti menghayunkan sepasang tangan, dia berdiam 2 kali berturut-turut sambil sepasang kelopak matanya dipejam celikkan beberapa kali hingga matanya berair. Dengan hujung lengan baju, Datuk TJ sapu air mata yang meleleh di pipi. Kelopak matanya dibuka luas-luas dan dengan senyum terukir di kelopak bibir, Datuk TJ menatap wajah Tok Haji. Ada petua tersendiri mengeluarkan habuk dalam mata. Sekadar untuk diri sendiri, tak usah tanya tentang petua itu. Lupakan saja. Sambung balik cakap yang terputus. Datuk TJ bersuara. Itu yang kamu nak tahu? Bukan apa-apa. Aku tak suka bincang tentang bomoh tu. Sebenarnya aku lebih suka bincang tentang rancangan kita. Rancangan? Rancangan apa? Datuk TJ beliakkan biji matanya. Rasa hairan dan terkejut terpamer di wajahnya. TJ dan Andi saling berpandangan. Hati terus berdebar. Mungkin ada sesuatu yang mahu dirahsiakan dari TJ dan Andi Kamarul. Tapi kini perkara yang dirahsiakan itu tidak dapat dipertahankan lagi. Saya tak dapat menangkap maksudnya. Masih sama-sama. Kamu cepat sangat lupa. Tok Haji terus tepuk bahu kanan Datuk TJ 2-3 kali. Mereka sama-sama ketawa. Semuanya itu membuatkan hati TJ dan Andi Kamarul berdebar. Kau lupa? Ulang Tok Haji. Ya, saya benar-benar lupa. Kamu pernah cakap yang kamu nak ikut aku ke Tanah Kerinci. Kata kamu di Kerinci masih terdapat kaum keluarga kamu. Lagipun dari Kerinci ada yang berhijrah ke Tanah Melayu. Allahu Akbar. Baru saya ingat sekarang. Tadi saya tak ingat langsung. 2-3 kali Datuk TJ geling ke kepalanya. Tok Haji tersenyum melihat telatah Datuk TJ yang agak melucukan itu. Bagaimana? Sekarang kamu dah ingat? Usik Tok Haji. Datuk TJ anggukkan kepala. Kamu bersedia nak ke sana? Sudah tentu. Bila kita nak pergi? Jawapan dari Datuk TJ membuatkan Tok Haji menggaru-garu hujung hidungnya dengan jari kelingking beberapa kali. Dia renung kiri, kanan, macam ada sesuatu yang difikirkannya. Hari ini hari Isnin, esok Selasa. Macam mana kalau kita bertolak dari sini pagi Rabu? Saya mengikut saja, balas Datuk TJ dengan senyuman. Kalau dah begitu, kamu semua kena buat persiapan. Ikut jalan laut atau darat? Pertanyaan tu membuatkan Tok Haji membeliakkan sepasang biji matanya. Muka Datuk TJ ditatap tajam. Kemudian wajah TJ dan Andi Kamarul menjadi sesaran. Kenapa Tok Haji membuat demikian? TJ sendiri pun tak tahu. Kenapa kamu tanya macam tu? Bukan apa-apa. Kalau ikut perjalanan darat, kena buat persiapan cara jalan darat. Begitu juga dengan jalan laut. Aku fikirkan pertanyaan yang kamu buat tadi sebagai usaha kamu berdalih tak mahu pergi. InsyaAllah, kalau sudah berjanji, tetap saya tepati. Maafkan aku. Tok Haji hulurkan tangan. Datuk TJ segera menyambutnya. Mereka berpelukan. Beberapa minit kemudian, mereka pun berpisah. Tok Haji pulang ke rumah Tok Siap, sementara TJ, Datuk TJ dan Andi Kamarul menuju ke rumah Haji Bagus. Di rumah Haji Bagus, Datuk TJ meluahkan rasa bangganya kerana rancangan untuk ke Tanah Kerinci sudah berada di ambang jaya. Haji Bagus dan isteri merestui perjalanan mereka bertiga. Dia yakin perjalanan mereka tidak akan menghadapi sebarang masalah. Dia selalu berulang-alik Kerinci Jambi dan Jambi Kerinci. Dia beritahu kamu nak pergi ke sana nak ikut jalan sungai atau jalan darat? Tanya Haji Bagus. Dia tak bagi tahu Abang Haji. Jawab Datuk TJ. Biasanya dia ikut jalan sungai separuh dan separuh lagi ikut jalan darat. Tak kira ikut jalan mana. Pokoknya kamu semua beruntung dapat pergi ke Kerinci bersama Haji Ahmad Basilam. Dia orang lama. Umurnya dah dekat 100 tahun tapi masih tegap dan gagah. Dia banyak menyimpan cerita Tanah Kerinci, kata Haji Bagus. Pagi Rabu yang cerah, TJ dan Andi Kamarul bersilat di halaman masjid untuk keluarkan peluh. Haji Basilam dan Datuk TJ masih berada di dalam masjid. TJ kira mereka sedang berbincang tentang perjalanan yang ditetapkan. Walaupun TJ tidak bimbang, semua keperluan untuk perjalanan sudah siap sedia. Beg yang memuatkan beberapa helai pakaian TJ dan Datuk dia terletak di kepala tangga masjid. Begitu juga dengan pakaian Andi Kamarul. Sudah. Serentak TJ dan Andi menoleh ke arah suara tersebut. Haji Basilam dan Datuk TJ berdiri di kaki tangga. Mereka tersenyum ke arah mereka berdua. Mengapa mesti membuang tenaga? Nanti letih, usik Tok Haji. Sekadar nak melembutkan urat, sahut Andi Kamarul. Kamu berdua dah sedia? Kalau dah sedia kita mulakan, kata Haji Basilam. Kamu berdua tunggu kami di kepala simpang. Aku nak ambil barang di rumah Tok Siap. Datuk kamu ikut aku.
Baiklah, kata TJ. Pergi ambil barang-barang kamu, sambung Haji Basilam. TJ dan Andi Kamaru bergegas menuju ke kepala tangga masjid, mengambil beg pakaian dan meneruskan perjalanan menuju ke muara jalan. Sementara menanti kedatangan Haji Basilam dan Datuk TJ dan Andi Kamaru berdiri di bawah pokok ketapang. Matahari pagi terus memancar sinar bersama-sama dengan kicauan burung. Orang-orang kampung yang ramah terus melemparkan senyuman ke arah mereka, tidak kira sama ada mereka berjalan kaki atau naik basikal. Andi, kamu pernah pergi ke Kerinci? Belum pernah. Kata orang alamnya cantik, banyak sejarahnya dan banyak pula misterinya. Bila sampai Kerinci, apa yang kamu mahu tengok, Andi? Aku nak tengok kolam air panas di Sumurup dan Sungai Medang. Kata orang airnya sentiasa berasap. Aku nak rebus telur di kolam air panas tu. Kamu pula nak cari apa di sana, Tama? Aku nak jumpa orang pendek yang ganjil dalam hutan Kerinci. Tubuhnya tegap, berjalan tegak, mukanya bulat berjanggut panjang. Tingginya antara 80 hingga 100 cm. Badannya penuh dengan bulu warna coklat dan hitam. Bila berjalan, tapak kakinya terbalik. Aku teringin benar nak melihat makhluk ganjil ini. Lagi apa yang ingin kamu cari di sana? Tanya Andi Kamaru lagi. Aku teringin nak jumpa dengan keturunan manusia harimau. Kalau jumpa yang perempuan dan cantik serta muda pula, aku nak jadikan dia isteri, kata TJ. Bila kamu tidur dengannya, dia terus baham kamu, balas Andi Kamaru. Mereka berdua terus ketawa. Apa yang kamu berdua ketawakan hingga nak pecah perut? Tanpa disedari, Datuk TJ muncul dari belakang dan Haji Basilam menyongsong dari sebelah kanan. TJ tergamam, tetapi Andi Kamaru dapat mengawal keadaan. Dia tenang sekali. Tama ni, bila sampai di Kerinci, dia nak jumpa keturunan manusia harimau. Andi Kamaru buka rahsia. Datuk TJ gelengkan kepala sambil berkata, kamu bercakap ikut sedap mulut je, Tama. Tak mengapa, kalau kamu berhajat, Tok Haji boleh bawa kamu jumpa mereka, sahut Haji Basilam. Bergurau ke dengan cucu saya? Tidak, saya cakap perkara yang benar. Kalau awak nak jumpa pun saya boleh bawakan. Soal perkara itu benar atau tidak terpulang pada diri masing-masing. Di mana mereka tinggal, Tok Haji? TJ pula menyoal. Usah tanya di mana. Sampai masanya aku temukan keturunan itu dengan kamu. Penuh semangat Haji Basilam bersuara. 2-3 kali belakang TJ ditepuknya. Andi Kamaru hanya tersenyum je. Di bawah hembusan angin dan sinaran matahari pagi yang telah melepasi pokok ketapang, mereka pun bergerak meninggalkan muara jalan menuju ke pengkalan. Sesekali Haji Basilam ceritakan pengalaman silamnya yang menarik. Dia mendaki Gunung Kerinci. Nama Kerinci selalu dikaitkan dengan kapal, iaitu kapal Kerinci. Padahal nama Kerinci diambil dari nama Gunung Kerinci. Sambil melangkah, Haji Basilam membuka tentang sejarah bumi kelahirannya dan TJ terus pasang telinga. Bagi TJ, nama Kerinci bukanlah sesuatu yang asing dan secara kebetulan pula di kampung dia terdapat ramai orang yang berasal dari Kerinci. Pada hemat aku, Kerinci itu boleh jadi berasal dari perkataan kering, cair yang bermaksud danau yang kering. Haji Basilam bercerita kembali, kerana proses alam dasar danau terangkat atau naik ke atas menjadi dataran tanah yang tinggi. Tanah kering sebelah utara menjadi Gunung Kerinci, manakala yang berair sebelah selatan menjadi Danau Kerinci. Datuk TJ tidak tunjukkan sebarang reaksi, sama ada benci atau suka bila dengar cerita Haji Basilam. Datuk TJ nampak bersahaja dan tenang. Mungkin dia pernah ke sana dan merasakan apa yang dituturkan oleh Haji Basilam itu sebagai perkara biasa saja. Berlainan mereka berdua. Apa yang keluar dari mulut lelaki tua itu adalah perkara baru, membuatkan mereka mendengar penuh minat dan sekali-sekala anggukkan kepala. Haji Basilam terus bercerita dan perjalanan ke jeti yang agak jauh terasa dekat. Panas yang beransur terik juga turut juga tidak terasa. Haji Basilam tetap macam tadi, bercerita dan terus bercerita, dan akhirnya mereka sampai ke pengkalan. Tanpa membuang masa, mereka segera menaiki salah satu bot penambang menyeberang Sungai Batanghari menuju ke Kota Jambi. Kamu tunggu di sini, jangan ke mana-mana. Kami berdua ada urusan. Tunggu di sini, Haji Basilam mengingatkan TJ dan Andi Kamaru. Sebaik saja mereka duduk di sebuah bangku panjang depan sebuah kedai. Haji Basilam dan Datuk TJ terus menghilangkan diri. Keadaan Kota Jambi hari itu cukup sibuk. Kenderaan dan manusia bertali arus. Di saat TJ dan Andi Kamaru melihat gelagap manusia yang lalu di hadapan kedai, sebuah kereta berhenti. Masuk. Haji Basilam jengukkan muka dari dalam kereta. Kenapa tersengih? Masuk je. Orang suruh masuklah, kata Datuk TJ yang berada di bahagian belakang kereta. TJ buka pintu tanpa buang masa, terus masuk ke dalam kereta. Pemandu kereta yang berkulit hitam berwajah garang menjeling tajam ke arah mereka. Kereta yang ditumpangi terus meluncur ke depan. Setiap kali ada orang melintas jalan, pemandunya membunyikan hon kereta. Tama, Andi, ini anak saudara aku. Dia selalu berulang-alik dari Jambi ke Sungai Penuh. Cara kebetulan dia mahu ke sana. Kita naik kereta dia. Cepat sikit sampai.
Haji Basilan perkenalkan pemandu kereta kepada mereka. Si pemandu hanya tersenyum. Sinar matanya tajam menyorot wajah mereka. TJ agak cemas melihat perangainya yang memandu laju dengan sebelah tangan. Horn keretanya terus menjerit. Sesekali dia memarahi kenderaan lain yang memotong keretanya. Datuk TJ hanya diam je. Dari Jambi ke Sungai Penuh berapa kilometer tu Haji? Andi bertanya. Haji Basilan terdiam. Lebih kurang 434 km. Kamu tahu tak Sungai Penuh ibu negeri Kerinci? Si pemandu menjawab dalam nada suara yang keras. Dia masih memandu dengan sebelah tangan. Bila ada lembu atau kambing melintas jalan, horn keretanya terus memekik. Sesekali dia menekan brek. Kecemasan membuatkan mereka yang ada dalam kereta tersengguk-sengguk. Perjalanan yang cemas dan membosankan itu sampai ke sebuah bandar yang disebut Muara Bunga. Kerana mereka sudah hampir dengan waktu zuhur, Haji Basilan menyuruh anak saudaranya berhenti di sebuah masjid. Setelah menunaikan sembahyang zuhur, mereka menjamu selera di sebuah gerai kepunyaan orang Padang. Datuk TJ hanya makan 3 suap nasi dan minum air putih. Setelah itu, perjalanan menuju ke negeri Kerinci Sungai Penuh diteruskan. Alright, sampai sini dulu sambungan siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosa.